selamat pagi. Bersama kami di Awani Pagi, Naila Huda dan Gigi Ahmad untuk ceritakan tentang perkembangan coronavirus COVID-19 yang pastinya menjadi tumpuan semua orang di seluruh dunia. Ini satu perkara yang membimbangkan dan sudah pun diisytiharkan sebagai satu pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO minggu lepas. Dan kita mahu memberi penekanan di mana kita tahu bahawa 190 kes baru telah dicatatkan dan jumlah itu telah meningkat kepada 428 yang mana semalam saja pada Ahad hanya mencatatkan 238 dan peningkatan itu adalah satu peningkatan yang membimbangkan apabila sebahagiannya adalah dari kluster perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling, Naila. Ya, itu peningkatan tertinggi yang dicatatkan di Malaysia dan juga menjadikan Malaysia statistik positif COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Dan untuk itu kalau anda nak lihat statistiknya secara keseluruhan, bukan saja di Malaysia, juga di Asia Tenggara dan juga di seluruh dunia, anda boleh saja pergi ke ruangan khas astroawani.com/COVID-19 dan segala maklumat ada di situ menceritakan tentang statistik kes Malaysia terkini dan ini setakat semalam yang mencatatkan 386 pesakit menerima rawatan di hospital yang manakala 9 pula berada dalam keadaan kritikal dan ini juga menunjukkan dalam graf bagaimana peningkatan itu sangat drastik dan juga menceritakan mengenai lokasi di mana kes-kes positif COVID-19 ini yang mana kebanyakannya tertumpu di Selangor dan juga Kuala Lumpur dan ini juga satu alat yang sangat menarik kalau anda nak lihat, nak bandingkan kes-kes ini dan anda boleh kategorikan mengikut gender, mengikut umur dan di manakah mereka menerima rawatan. Anda boleh lakukan kajian anda sendiri dan ini juga statistik kes dunia terkini yang kami kemaskinikan sejak petang semalam di mana 157,569 kes positif disahkan di seluruh dunia, manakala angka kematian juga semakin meningkat terutamanya di luar China, di Itali, di Iran dan segala maklumatnya ada di ruangan khas ini dan juga tips-tips untuk anda melakukan langkah pencegahan dan juga soalan-soalan yang anda mungkin timbulkan, jawapannya ada di sini yang kami dapatkan dari portal dr.oncall.com.my. Jadi kita nak ceritakan tentang apa masyarakat boleh lakukan ketika ini. Kita juga menjangkakan sidang ataupun mesyuarat khas COVID-19 yang dijangka akan diadakan hari ini. Jadi apa hasilnya ataupun apa tindakan langkah kerajaan seterusnya kita akan nantikan hari ini. Dan pengumuman itu akan kita jangkakan sebentar saja lagi. Kita akan mungkin bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Walau apa pun COVID-19 ini kita tahu mereka yang ada kontak rapat yang mungkin pernah pergi ke Masjid Seri Petaling ataupun pernah berurusan dengan mereka yang dijangkiti COVID-19 perlu mengkuarantinkan diri mereka selama 14 hari ataupun terus saja menjalani ujian saringan jika anda ada tanda-tanda seperti batuk ataupun tidak sedap badan. Itu semua anda boleh pergi terus menjalani ujian saringan. Tetapi dalam masa yang sama kita nak melihat apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia apabila kita katakan mengenai self quarantine dan juga apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia bila kita katakan penjarakan sosial itu sendiri. Jadi penjarakan sosial ataupun social distancing itu menjadi terma ataupun konsep terbaru yang diperkenalkan untuk menggalakkan masyarakat ambil tindakan pencegahan sendiri selain menjaga kebersihan, keselamatan masing-masing, tetapi social distancing, penjarakan sosial itu juga penting untuk kita mengelak penularan ataupun mengekang penularan COVID-19 itu. Dan Cik Razak, kita nak memahami konsep social distancing ini bukan saja bermaksud kita meninggalkan jarak 1-2 meter, tetapi ini juga mengelakkan diri kita sendiri daripada keluar rumah sekiranya tidak perlu dan juga mengelak diri daripada menghadiri perhimpunan secara besar-besaran. Itu juga saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bagaimana Cik Razak sendiri mentafsirkan social distancing itu? Naila, kalau kita tengok social distancing kalau dalam bahasa Malaysia penjarakan as opposed to penjarakan. Kalau kita tengok penjarakan antara Naila dengan saya ni memang 1 meter, 1 point berapa meter, okey, itu we have maintain kita punya distance lah. Naila dengan Gigi itu tak menepati piawai. Itu on a practical level. Tetapi on a bigger level, penjarakan ini bagaimana kita
membuat sesuatu, kita tidak mengambil bahagian ataupun keluar daripada sesuatu kepungan lah. Kepungan maknanya dalam rumah, tinggal kat rumah ataupun di office, supaya kalau kita tengok satu cara yang agak severe lah, ada individu-individu yang menggunakan satu ring dikeliling. Mungkin bodoh, tetapi itulah memberi penekatan bahawa social distance, penjarakan itulah distance yang patut kita ada. Sekiranya seseorang itu ada membawa wabak COVID-19, dia bersin, dia batuk, water droplets akan memancar keluar distance itu 1.3 meter itu. Jadi bila ada jarak itu tidaklah kena. Jarak tu macam mana kita nak lakukan? Nombor satu, acara-acara yang besar-besaran. Kita ni social animal lah. 5 kali sehari ramai nak pergi ke surau, ke masjid. Lagi ramai ada, lagi banyak saf, lagi bagus. Tapi sekarang saya tengok peningkatannya dari segi awareness. Masjid kurang dikunjungi. Bukanlah menunjukkan yang bahawa ini menunjuk it's not something yang negatif, tetapi menunjukkan yang ramai mereka yang pergi ke surau mengambil tahu tentang social distancing yang patut dilakukan at their personal level. Jadi bila siapa yang ada pula tu sudah refrain dari bersalaman. Jadi kita senyum pun dah cukup. Jadi social distancing yang perlu adalah supaya kita pada diri kita sendiri. Kita jangan tunggu nanti announcement pukul berapa nanti akan nak tunggu announcement bahawa ada perkataan lockdown digunakan. Ya. Kita jangan takut. Kita buat sendiri dari segi bagaimana keupayaan kita untuk social distancing diri kita sendiri. Kita nak pergi pasar, terpaksa pergi pasar untuk beli belah. Cuba hantar seorang member of the family supaya kurang. Tak payah the whole family pergi. Weddings, saya during the weekend ramai yang cancel wedding. Begitu sekali. Yeah. Mereka peka tentang apa yang perlu dilakukan on a personal level. Jadi kalau tak perlulah kita mengambil bahagian dalam rapat umum, acara-acara, inilah masanya duduk di rumah. Dan banyak cara kalau kita nak duduk kat rumah tu apa yang boleh dilakukan. Itu nanti kalau kita tengok apa cara to keep ourselves busy. Dan kalau kita lihat kan Cik Razak, kita baru saja dikejutkan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling itu, yang mana melibatkan 14,000 hingga 16,000 mereka yang menyertainya. Kemudian baru-baru ini Jumaat lalu hampir 30,000 yang menyertai masih magam di Teluk Bahang di Pulau Pinang. Di sana kita lihat masih ada mentaliti di kalangan rakyat Malaysia yang merasakan bahawa tak apa saya ambil risiko kerana melibatkan hal-hal ibadat, hal-hal agama. Bagaimana Cik Razak melihat ketidakfahaman rakyat ini tentang penularan wabak COVID-19 itu? Itu satu aspek melihat kepada pentingnya kewajipan beribadah itu, tetapi ada lagi satu aspek yang saya lihat sendiri dalam kalangan generasi muda ini agak confident, yakin mereka tidak akan terjejas begitu teruk. Kalaupun dijangkiti COVID-19 itu, mereka melihat kepada statistik, angka ataupun risiko kematian itu tidak begitu tinggi dalam kalangan orang muda, namun lebih tinggi bagi mereka yang lebih tua dan juga mereka yang mengalami kesakitan lain. Jadi Cik Razak, ini satu mentaliti yang sangat membimbangkan, yang sikap agak mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan kebajikan orang lain yang mungkin akan terjejas lebih teruk. Dari Singapura timbul satu lagi terma, socially irresponsible behaviour. Kalau kita tengok yang muda jangan duduk rasa mereka selamat. Doktor yang meninggal di Wuhan tu umurnya berapa? 30 lebih. Okey, sudah tentu dia frontline worker. Mereka memang terdedah spot on, betul berdepan dengan patient. Tetapi sekiranya kalau kita tengok yang muda-muda ni lah, awak ada mak ayah, ada atuk nenek kan? Jadi setiap tindakan awak tu fikirkan ada implikasinya kepada, jika bukan kepada awak, diri awak sendiri, diri anda sendiri, diri kepada sahabat handai, kerabat dan keluarga sendiri. Kalau kita tengok sudah tentu mereka yang victim ramai yang berumur 80 ke atas. Bagi mereka itu adalah pangkat nenek atau ibu bapa kita. Jika mereka struck down by the COVID-19, kita nak buat macam mana? Adakah sahabat, handai, kerabat, keluarga mesti melawat, mesti menjaga. Jadi kita jangan fikirkan diri kita sendiri. Kita mesti memikirkan
our next door neighbor. Jadi dan dalam next door neighbor itu juga kerabat kita sendiri. Jadi setiap tindakan kita ni bukan hanya efeknya kepada kita sendiri tetapi kepada mereka yang dekat, our loved ones juga yang akan terlibat. Jadi fikir-fikirkanlah, jangan kita fikir diri kita sendiri saja. Tanggungjawab sendiri itu yang penting. Ya, betul. Dan seperti yang Cik Razak kata tadi, lockdown ataupun kita tengah menilai sama ada tak tercetus panik ataupun masih ramai yang melihat tidak mengambil indah mengenai kebimbangan penularan COVID-19 ini, dan ini berita mengenai lockdown. Semalam kita lihat satu poster yang menular di media sosial menggalakkan orang ramai menjalankan kuarantin diri sendiri, isolasi di rumah, dipanggilkan COVID-19 Hour. Jadi Kementerian Kesihatan sudah pun menafikan mesej yang tular ini kerana menggunakan hashtag Malaysia Lockdown itu. Mereka lihat ia mungkin mencetuskan sedikit panik dalam kalangan rakyat Malaysia kerana masih belum ada lagi arahan lockdown itu untuk kuarantinkan seluruh negara. Dan kita juga pernah bersama pakar kesihatan awam sebelum ini, Dr. Malina Osman, yang katanya tidak perlu tunggu arahan, kita ambil tindakan sendiri secara sewajarnya. Dan bercakap tentang lockdown dan juga social distancing ini, Cik Razak sendiri adakah melihat kalau perkataan lockdown ini mencetuskan panik? Kerana ada yang kata mungkin wajar juga kita jalankan lockdown ini, ada yang juga tidak memahami apa impaknya kepada ekonomi dan sebagainya. Kalau kita lihat di Korea Selatan sendiri pun curve-nya ataupun statistiknya semakin rendah, namun mereka tidak menjalankan pun kuarantin seluruh negara. Naila, jam inilah saya memerlukan, saya panggil, nak panggil Dewan Bahasa dan Pustaka, mana awak, kita mesti memikirkan satu terma yang neutral. Kalau kita tengok bermula daripada virus itu, COVID ni tidak dipanggil Wuhan, tak ada kena dengan tempat atau binatang. Jadi WHO sendiri peka tentang perlunya kita mencari satu terma supaya yang neutral, tidak menakutkan orang. Tetapi apa yang perlu adalah lockdown ke tak lockdown ke, kita sendiri lockdownkan diri kita sendiri. Kita kurangkan keluar dan pembabitan kita dalam acara-acara yang besar-besaran. Cubalah kita fikirkan, inilah masanya kita duduk rumah, kita kurangkan acara. Saya hairanlah mengapa pada waktu ini ramai masih nak berupacara dan beracara. Fikirkanlah sendiri. Saya tengok kalau seseparuh golongan lah itu, mereka mengatakan apa nak jadi, jadilah. Kita terimalah seadanya. Itu pendapat awak, itu pendirian awak. Tetapi negara ini berapa juta? 30 lebih juta manusia, mereka ada pendirian masing-masing. Jadi sekiranya kita ini leave it to fate sajalah. Tetapi bagaimana satu negara, kalau kita sudah tengok wabak ini bukan akan berakhir esok, lusa, kita pun tak tahu bila akan berpanjangan. Jadi kita mesti mengambil langkah-langkah yang disarankan oleh kerajaan, kabinet kita sendiri. Nanti kita tunggulah apa yang saranan yang terkini. Janganlah kita be selfish, ya. Itu perkataan yang penting. Fikirkan orang lain. Cik Razak, secara ringkas dari sudut agama, mungkin kita boleh tekankan juga kepentingan untuk berusaha. Mungkin ramai yang tidak melihat aspek itu, kita membiarkan kepada takdir dan sebagainya, tetapi bagaimana usaha sendiri itu? Saya bukanlah ustaz, ya, tetapi saya banyak dengar, banyak kali kata kalau zaman Rasulullah itu ada nasihat, kalau unta tu kan, kita tak nak unta tu lari, kita ikat dulu, kita tambat dulu, barulah kita berdoa bahawa unta tu tidak dicuri orang. Tambat dulu. Dan itu saya tertarik dengan perkataan selfish yang dikatakan oleh Cik Razak. Jangan pentingkan diri sendiri. Mungkin bagi anda tidak mengapa terkena, tidak mengapa sakit, tetapi orang lain ada keluarga, ada anak-anak untuk mereka jaga, dan amat penting kesihatan yang baik untuk mereka ini. Dan dalam masa yang sama, jika anda ada kontak rapat dengan mana-mana individu yang mungkin ada COVID-19 dan sebagainya, perlu lah mengambil tindakan-tindakan yang banyak kali diwar-warkan itu. Dan saya kira ia bukannya satu idea yang terlalu buruk sekiranya kita isolasikan diri, duduk di rumah. Mungkin saya memang menanti-nantikan kalau duduk di rumah itu perlu batalkan plan-plan untuk keluar dengan kawan. Saya happy je, tapi mungkin ada yang kurang gembira melihat kepada keperluan untuk duduk di rumah itu. Jadi lepas ni kita nak bincangkan apa tips-tips dan juga bagaimana rakyat di negara lain, terutamanya di Itali, bagaimana mereka meluangkan masa di rumah itu ketika kuarantin berlaku. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini.
Itu tadi anda saksikan bandar di Sepanyol yang menunjukkan sokongan. Mereka meluangkan masa pada tepat 9 malam memberikan sokongan kepada mereka di barisan hadapan, terutamanya pengamal perubatan, doktor dan segalanya, untuk usaha mereka mengekang COVID-19 itu. Dan kita juga sedia maklum Eropah kini menjadi epicenter ataupun pusat penularan paling teruk terjejas COVID-19. Sebelum ini tertumpu di China, tetapi sekarang ini di Eropah. Jadi itu sangat menarik. Kita juga nak saksikan bagaimana di Itali susulan lockdown ataupun kuarantin itu dikenakan terhadap ataupun ke atas seluruh negara. Bagaimana mereka menghadapi ataupun menangani cabaran isolasi dan bagaimana sebenarnya mereka berada di rumah tu. Kita nak saksikan video ini. Itu satu lagu yang sebelum tu saya tengok ada satu klip mereka menyanyikan lagu Katy Perry, Roar. Roar. Itu pun sangat menarik pula di luar sana. Kita sebelum ini juga lihat di Wuhan bagaimana rakyat mereka juga ketika menghadapi cabaran lockdown, kuarantin itu, mereka juga menyanyikan lagu bersama-sama menunjukkan solidariti sama-sama seluruh masyarakat menghadapi COVID-19 itu. Cik Razak, macam-macam idea apabila kita berdepan dengan satu wabak, satu pandemik yang sangat teruk ini, itulah juga menunjukkan ataupun menonjolkan detik-detik semangat kemanusiaan itu. Naila, kalau kita tengok satu masa dulu ketika Malaysia lawan China di Stadium Badminton Ceras, bagaimana penonton-penonton Malaysia menggunakan kata-kata rangsangan dari China. Ciayu, ciayu. Itu juga yang digunakan oleh rakyat Wuhan apabila mereka 6 days, seminggu into lockdown tu. Mereka macam Malaysia lah sekarang ni, semua orang duduk dalam sangkar burung. Jadi itu menjadikan satu situasi di mana neighbor kita sebelah saja. Jadi bolehlah kita gunakan, kita cari lagu-lagu yang menaikkan, merangsangkan. Soalan dia, Cik Razak, kalau kita di Malaysia, apa agaknya lagu yang menjadi pilihan untuk kita nyanyikan? Saya nak hark back zaman arwah Tok Mat. Ada satu lagu Demi Negara Yang Tercinta. Lagu tu lagu setia. Saya rasa inilah RTM, inilah masanya keluarkan balik lagu itu. Semua orang boleh ingat liriknya, itu akan menaikkan semangat. Bila saya dengar, naik bulu roma. Dan kalau kita tengok di Spain itu, di Sepanyol itu, tepukan yang gemuruh saja telah menaikkan semangat. Yang pasti kita pun mahu memberikan tepukan juga kepada pengamal perubatan kita, jururawat dan mereka yang berada di barisan hadapan dalam menangani COVID-19 ini. Apapun apa yang kita boleh lakukan sebagai masyarakat, seperti yang kita sarankan sebelum ini, kita lakukan isolasi, penjarakan sosial itu sendiri. Dan mungkin ramai yang melihat ini sebagai satu mungkin langkah ke terbelakang. Mereka tidak ingin isolasikan diri mereka kerana ingin masih menjalankan aktiviti sosial itu. Namun ini juga merupakan satu peluang yang baik untuk anda mungkin menerokai peluang-peluang kreativiti itu sendiri. Kalau kita lihat Shakespeare sebenarnya menuliskan karya-karyanya antara yang terbaik ketika menghadapi satu pandemik ataupun plague. Kita juga melihat kepada King Lear, itu ditulis ketika berdepan dengan plague ataupun pandemik, wabak. Hasil-hasil kreativiti disebabkan wabak-wabak terdahulu sebelumnya. Jadi itulah detik-detik keluarnya kreativiti manusia itu sendiri. Cik Razak mungkin ada idea apa Cik Razak nak lakukan kalau kena kuarantin? Nombor satu, tak payah tunggu Shakespeare lah. Kalau kita fikirkan, kita ada COVID-19 lah. Kita ada juga isu-isu politik yang mempunyai isu-isu yang boleh sesiapa saja yang ada masa, sekaranglah masanya, cuba tulis bagaimana perjalanan politik Malaysia itu akan menjadikan satu contoh lah, satu ikutan lah, satu drama yang begitu popular satu masa nanti. Tetapi kalau kita tengok, inilah masanya untuk kita balik duduk di rumah, ambil baca buku. Dan inilah masanya bila kita dengar nama-nama seperti Dean Koontz, End of Days, Sylvia Brown, bukunya menyatakan bahawa mereka ini penulis buku, authors, dan mungkin ada psychic ability lah mereka sedikit. Yang ada claim yang mengatakan Sylvia Brown ini telah predict apa yang berlaku sekarang ini, coronavirus ini. Kalau
kita janganlah, okeylah, mungkinlah mereka ini sebab penulis kan. Penulis ni bebas Banyak untuk menulis apa imajinasinya. saja, imajinasi dia begitu tinggi. Okey, tetapi inilah masanya memberikan bagaimana luangkan masa untuk membaca buku sebab it is a lost art. Cuba fikirkan balik kalau sekarang ni kalau anak-anak, pangkat anak-anak memang bermain video games sahajalah. Itu kalau ada internet connection memang baguslah, tetapi cuba nombor satu timbulkan balik minat membaca buku ataupun permainan-permainan kat rumah. Batu seremban, ingat tak batu seremban nak main macam mana? Congkak, macam mana nak main congkak? Ataupun satu lagi saya suka sangatlah, cuba kita hidupkan balik main monopoli tu. Satu keluarga boleh main monopoli. Dia bergaduh tu bahaya juga tu. Oh, okey. Tapi dalam masa yang sama kalau kita tengok tak ramai yang memikirkan kuarantin, self quarantine tu adalah penting, Cik Razak. Okey, bila kita kata duduk di rumah 14 hari tapi masih keluar juga, tidak memahami apa itu self quarantine, iaitu duduk di rumah tidak boleh keluar. Ada juga yang rasa macam cuti daripada kerja sahaja, tetapi masih juga menjalani pergi juga di tempat-tempat awam, di tempat hiburan dan sebagainya, Cik Razak. Itu sebabnya saya menanti, saya tunggu-tunggu sangat press conference nanti. Kita sudah ada contoh dari China, ada dari Itali, ada dari Spain, ada dari UK, ada dari Singapura pun ada. Semua mereka sudah melalui apa yang perlu kita lalui nanti. Self quarantine itu bagaimana? Kita perincikan sebetul-betulnya. Kalau nak pergi, nak hantar one member of the family pergi supermarket untuk membeli apa-apa, ataupun kita menggerakkan food delivery. So perkara-perkara ini semua patut dipikirkan, tetapi kita tak payah reinvent the wheel. Sudah ada contoh-contoh. Ambillah ciri-ciri yang baik dari luar negara, dan lockdown itu ataupun kita sendiri kuarantin diri kita sendiri bagaimana caranya, dan kita tak perlulah memikir perah otak untuk memikirkan cara-cara yang baru. Sudah ada contoh-contoh di luar. Dan mengambil contoh itu, saya nak pergi kepada kerajaan Perancis, yang mana kerajaan Perancis ada umum penutupan kemudahan tidak kritikal yang membabitkan kebanyakan kedai, restoran dan pusat hiburan diarahkan untuk tutup. Ini diambil tindakan ini diambil oleh Perdana Menteri Edward Philip kerana tiada pilihan, ekoran terlalu ramai yang masih berada di jalanan, tidak menjalankan langkah yang diumumkan. Cik Razak, perlu tak kita mencontohi kerajaan Perancis ni? Nanti sampai umumkan tutup kedai, hanya buka farmasi, stesen minyak dan kedai-kedai yang berkaitan sahaja. Satu yang kita terpaksa terima akur bahawa aktiviti ekonomi akan terjejas. Ya. Nombor satu, admit yang perkara itu akan berlaku. Jadi bila berlaku, bagaimana kita akan meringankan beban yang akan dirasai. Suka ke tak suka, benda itu akan berlaku. Jadi kita cuba ringankan beban itu. Bagaimana mereka yang berniaga, restoran tetap boleh berjalankan. Mereka itu penting. Orang yang lockdown perlu makan. Bagaimana nak digerakkan, dan mereka-mereka yang menghantar makanan. Mereka-mereka yang boleh sekiranya di China, bagaimana cerita seorang cancer patient minta nyawa lah dari polis yang mengadakan sentri untuk pergi ke hospital untuk kemoterapi treatment. Jadi bila berlaku perkara-perkara begitu, mereka-mereka yang memerlukan perkhidmatan kesihatan, apa yang perlu dilakukan? Sekarang ni lah menteri-menteri kabinet kita, janganlah kita bergantung kepada menteri kesihatan saja, sebab ramai menteri-menteri, timbalan menteri pun ada. Please, gunakanlah kepakaran yang ada, kecenderungan yang ada untuk serve rakyat. Gunakanlah pada masa ini, bagilah contribution kepada apa yang akan press conference yang akan berlaku atau meeting yang akan berlaku. Bagi idea-idea bagaimana kita ingin meringankan beban rakyat yang terpaksa kuarantin diri sendiri. Tak lama, saya rasa perkara itu akan berlaku. Ya, Cik Razak, kalau kita nak lihat pendekatan menghadapi coronavirus COVID-19 ini sangat berbeza negara ke negara. Kalau kita lihat yang lebih drastik ada di China, di Wuhan sendiri, kuarantin lockdown yang sangat-sangat ketat. Yang kita lihat di Itali juga sudah mengenakan lockdown itu di seluruh negara. Namun kita lihat di Korea Selatan, di mana kes itu semakin rendah, semakin perlahan peningkatannya. Namun mereka tidak pernah mengenakan lockdown itu. Jadi itu juga mungkin boleh menjadi contoh. Namun apa yang berlaku pada masa sama di Korea Selatan adalah disiplin masyarakat itu sendiri, mengisolasikan diri di rumah, menjalankan penjarakan sosial, dan juga ujian COVID-19 itu dijalankan dalam 10,000
kali sehari. Secara keseluruhannya 250,000 ujian yang telah dijalankan di Korea Selatan itu dipanggilkan mass testing. Jadi itu disiplin yang sangat-sangat ketat yang dikenakan walaupun tiada perintah lockdown, kuarantin, namun perlu ada disiplin setiap individu di sana. Betul, disiplin itulah yang kita tuntut kepada semua masyarakat. Lebih-lebih lagi sekarang ni kalau kita lihat di dada-dada akhbar 2-3 hari ini banyak kali media menyeru mereka yang berada atau menyertai kluster perhimpunan tabligh itu untuk datang ke hadapan menjalani saringan kerana anda masih disyaki sebagai pembawa gejala COVID-19 itu, walaupun tiada gejala yang anda dapati, tetapi kalau anda tidak mengasingkan diri, tidak ada kesedaran diri, kemungkinan anda adalah patient zero yang dikendaki. Ya, untuk itu kalau anda ingin menampilkan diri, ini talian yang anda boleh menghubungi dan juga talian yang lebih khusus bagi setiap Jabatan Kesihatan Negeri sekiranya anda merupakan salah seorang peserta perhimpunan tabligh dan mungkin anda akan diletakkan bawah perintah pengawasan dan pemerhatian, dan ini merupakan tanggungjawab kita semua sendiri untuk juga melihat kepada ahli keluarga kita sendiri, jiran-jiran kita sekiranya ada yang menghadiri tabligh itu masih belum lagi semua menampilkan diri untuk disemak dan diuji untuk ujian COVID-19 itu. Dan dalam masa yang sama banyak langkah-langkah yang anda boleh lakukan untuk mengelakkan diri, mencegah daripada penularan COVID-19 ini. Kalau di Twitter KKM sendiri ada memberikan tips jika ada penumpang yang batuk, ini untuk mereka pemandu e-hailing lah. Jika ada penumpang yang batuk dan dengan kerap tanpa menutup mulut dan tiada ruang untuk anda jarakkan diri, palingkan muka anda agar tidak terkena droplet dan basuh tangan dengan air dan sabun selepas keluar dari kenderaan itu, atau guna hand sanitizer jika tiada akses kepada air. Ini sangat tips yang sangat menarik ketika ini sebab kita pun bimbangkan Grab driver dan juga e-hailing driver di luar sana. Ya, jadi ini langkah yang kita semua boleh ambil, seluruh masyarakat, untuk mengekang COVID-19 itu. Kita tidak hanya boleh bergantung kepada pihak berkuasa, namun disiplin itu perlu ada pada kita sendiri. Terima kasih kepada Razak Sheikh sudi bersama kami, Editor Eksekutif Astro Awani, sedikit sebanyak kongsikan tips-tips juga untuk anda jalankan ketika isolasikan diri di rumah. Sekian saja daripada kami di Awani Pagi. Saya Nala Huda. Dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.